Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita sedia maklum, tadi ada masalah teknikal, masalah internet. Jadi, cikgu present pun kamu tak nampak skrin cikgu. Okay. So, nanti semua make sure tonton video yang cikgu dah buat ni. Okay. Cikgu akan masukkan video ni dalam YouTube. Okay. Macam tadi kita dah imbas kembali mengenai tajuk yang kita dah belajar minggu lepas mengenai ralat sintak, ralat logik dan ralat masa larian. Okay. Kita tengok imbas kembali jenis data yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. Yang pertama adalah integer. Okay. Integer seperti yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. Nilai integer adalah nombor bulat yang positif ataupun negatif. Okay. Kalau untuk double adalah nombor perpuluhan yang positif ataupun nombor perpuluhan yang negatif. Untuk karakter pula adalah aksara digi ataupun simbol. Contohnya A, B, nombor 8 ataupun persen. Okay. Okay. Untuk string mewakili satu rentetan. Contohnya Malaysia, Borneo, nama kamu, macam tu. Okay. Yang seterusnya adalah boolean. Okay, boolean nilai dia adalah benar ataupun palsu ataupun true, false. Okay, untuk float dia sama je nilai dia macam nilai double. Okay, apa yang kita nak belajar hari ni adalah topik yang seterusnya iaitu 3.15 menggunakan gabungan jenis data, pemboleh ubah, pemalar dan operator untuk menyelesaikan masalah. Okay, sebelum ni kita dah belajar satu-satu, right? Kita belajar gabungan jenis data. Maksudnya kita dah belajar jenis data. Jenis data yang kita dah revise tadi, integer, double, boolean, kan? Okay, pemboleh ubah pun kita dah belajar pemboleh ubah tu apa, pemalar, operator dia apa. Jadi hari ni kita akan gabungkan semua. Okay. So, standard pembelajaran kita hari ini adalah murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan jenis data, pemboleh ubah, pemalar dan operator dalam kod segmen. Okay, pengenalan. Jadinya kebanyakan aplikasi yang sedia ada menggunakan gabungan daripada beberapa jenis data yang berlainan. Okay. Contoh data yang kita tengok tadi, integer, character, okay. Satu aplikasi tu dia tak akan guna satu jenis data je. Dia akan guna banyak jenis data. Lebih daripada satu. At least dua lah. Okay. So, ini bermaksud segmen-segmen kod yang dibangunkan terdiri daripada pelbagai jenis data. Okay. Gabungan beberapa jenis data diperlukan mengikut keperluan dan kegunaan aplikasi yang ingin dibangunkan. Kita tengok contoh aplikasi dan penggunaan gabungan jenis data dalam jadual ni. Okay, yang pertama adalah permainan perlumbaan kereta. Okay, kita ada integer, kita ada double dan float, kita ada pemboleh ubah. Lepas tu contoh dia. Okay, untuk integer, kenapa kita guna kedudukan pemenang? Sebab untuk kedudukan pemenang, kenapa kita guna integer? Sebab kedudukan pemenang kan tempat pertama, kedua, ketiga. So, dia akan tulis, dia akan jadi 1, 2, 3 lah. Kiranya kita akan guna integer. Untuk perkiraan masa, kenapa kita guna double dan float? Okay, masa kan ada contohnya macam 5 minit 10 saat, 10 minit 3 saat. Okay, dia ada perpuluhan. Jadinya perkiraan masa kita gunakan jenis data dia double ataupun float. Okay, nama pemain kita tahulah pemboleh ubah sebab nama pemain ni ada banyak. Lebih daripada satu. Okay, seterusnya adalah simulasi fashion pakaian. Okay, penggunaan jenis data dia adalah yang pertama double ataupun float. Kenapa ukuran badan ataupun baju ni digunakan double ataupun float? Sebab ukuran badan ataupun baju ni dia kan ada perpuluhan. Okay, contoh bahu saya 5.5 inci. Sudah point kan? Jadi sebab tu digunakan double dan float. Okay, yang seterusnya adalah ukuran aksesori fashion. Ukuran aksesori fashion ni digunakan sebagai pemalar. Okay.
Yang seterusnya adalah nama pakaian. Nama pakaian ada banyak jenis. Baju kurung, apa ni? Baju Melayu, kemeja, t-shirt. So dia akan jadikan sebagai pemboleh ubah. Okay, the last one adalah email. Email jenis data yang pertama adalah integer, di mana kita akan gunakan contoh data dia adalah umur. Okay, the last one adalah pemboleh ubah, iaitu nama. Okay. Itu adalah contoh-contoh penggunaan gabungan jenis data. Maksudnya jenis data ni dia akan gunakan dalam satu aplikasi tu lebih daripada 2. Sama ada integer ataupun boleh ubah. Selalunya lah. Jarang kita nampak dia guna satu data je. Okay. Okay, ini adalah pernyataan masalah di mana Aini seorang usahawan pakaian tradisional Melayu. Dia ingin memudahkan pengguna laman sesawa membuat pemilihan saiz pakaian berdasarkan ukuran badan yang dimasukkan oleh pengguna. Okay. Anda diminta membangunkan satu segmen kod yang berfungsi untuk menerima input bacaan ukuran bagi penentuan pakaian saiz S. Ukuran yang perlu dimasukkan oleh pengguna ialah lebar bahu, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul dan panjang lengan. Segmen kod perlu menerima input daripada pengguna dan menyemak sama ada ukuran diberi menepati ukuran dalam jadual berikut. Okay. Dekat sini dia ada keyword dia. Iaitu pakaian saiz S. Okay, dia mula-mula tu dia kata apa ni? Dia adalah seorang usahawan pakaian tradisional Melayu. Okay. Tapi dia nak fokuskan saiz pakaian dia ni adalah pakaian S. Saiz S. Okay. Jadi dia ada ukuran bagi lebar bahu, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul dan panjang lengan. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok jenis-jenis ukuran dia. Lebar bahu, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul, panjang lengan. Okay, untuk bahu dia tidak melebihi daripada 14. Sebab apa? Sebab tadi dia dah kata dah. Keyword dia adalah size S. Jadi size S ni dia tak boleh lebih daripada 14 inci. Jadi dia akan kurang daripada 14 inci. Untuk dada pun kurang daripada 35. Pinggang kurang daripada 26. Pinggul kurang daripada 36. Lengan kurang daripada 21 inci. Sebab dia dah kata dah, dia dah fokus untuk saiz S saja. Okay. Seterusnya, kita tengok langkah yang seterusnya. Kita kena buat flowchart. Okay. Flowchart ni macam biasa kalau kita buat segmen kod. First thing first kita kena buat. Bila kita dah keluarkan problem statement kita kena buat flowchart lah. Okay, ini adalah flowchart untuk pakaian tradisional. Untuk ukuran pakaian tradisional tadi. Okay, langkah yang seterusnya adalah langkah yang terakhir. Di mana bila kita dah buat flowchart tadi, kita akan gunakan satu perisian Scratch untuk bina kita punya aplikasi. Okay, kita dah tahu dah dalam flowchart tu kita nak letak apa. Jadi kita masukkan di dalam dalam Scratch kita. Okay. Ini adalah salah satu contoh output di mana ukuran baju pelanggan untuk pakaian tradisional. Okay. Okay, bila kita tengok balik atau cara kita tengok balik carta alih kita tadi, perasan tak ada boolean? Kiranya paparkan ukuran lebar bahu dan nilai boolean. Okay. Perasan tak ada nilai boolean kat sini? So, ukuran lebar bahu dan nilai boolean. Yang kita dah tahu nilai boolean adalah true, false, right? Okay, bila kita tengok balik aplikasi yang kita dah jadi contoh output yang dah dikeluarkan oleh Scratch ni, bahu dia true. Sebab apa? Sebab nilai dia kurang daripada 14. Contohlah anda kata kalau nilai dia lebih daripada 14, dia akan jadi false dekat sini. Sebab dia dah setting dah, kita dah tetapkan dah nilai bahu dia untuk size S ni kurang daripada 14. Anda kata lebih daripada 14, dia akan jadi false lah. Okay. So, itu saja kita punya pembelajaran hari ini. Macam mana, ini adalah contoh-contoh langkah kita nak aplikasikan.
kita nak gabungkan semua. Kita nak gabungkan jenis data, pembeli ubah, pemalar, operator untuk kita nak buat satu aplikasi. Ini adalah salah satu contohnya lah. Okay. So itu saja kuliah kita hari ni. Okay, nanti jawab soalan kuis yang cikgu dah bagi dalam grup Telegram. Jawab sebelum pukul 11. Pastikan letak nama penuh supaya cikgu dapat tahu siapa yang jawab. Okay, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.